bab jual beli kitabul bai', dan kita akan membicarakan tentang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan tafriqus safqah, dan selepas itu kita akan membicarakan tentang khiyar aib. Ini yang kita akan bicarakan insya-Allah taala pada hari ini, dan ini juga daripada mana kita berhenti pada pengajian kita yang lepas. Jadi kita balik ini kepada apa yang penulis ini mengatakan, tafriqus safqah wa ta'addudiha. Ini adalah apa yang disebutkan oleh para fuqaha berkenaan dengan tafriqus safaqah. Safaqah ini di sini maksudnya dia adalah akad. Sesuatu akad ini dikenali sebagai ini safaqah, sebab kebiasaannya ni bila kita melakukan ini akad, maka berlakunya jabat tangan. Berkenaan dengan tafriq ini maksudnya kita membezakan satu akad dengan akad ini yang lain. Dan penulis akan membicarakan perkara ini dan akan mendatangkan misal. Maka beliau mengatakan, wa in jama'a fi aqdin wahidin ma yajuzu wa ma la yajuz mislu abdihi wa abdi ghairihi bi ghairi iznihi. Jadi penulis memberikan misal seperti satu orang dia jual hamba, dan dia jual hambanya dan juga hamba orang lain. Maka di sini kita mengatakan kalau dia jual yang hambanya sah jual beli. Akan tetapi bila dia jual sesuatu bukan miliknya, kita mengatakan tidak sah. Tetapi sekarang dia melakukannya dalam akad yang sama. Dia mengatakan aku jual kedua hamba ini. Jadi satu kita mengatakan sah, satu kita mengatakan tidak sah. Ini kita maksudkan dengan tafriq safaqah. Jadi bila kita melakukan jual beli dengan dua benda yang berlainan, satu yang dihalalkan bagi kita, satu yang tidak dihalalkan bagi kita, maka hanya yang halal saja menjadi sah. Yang tidak halal tidak menjadi sah. Maka di sini kita membezakan. Ini yang dimaksudkan dengan tafriq. Au khamrin wa khal. Satu orang yang dia jual arak dengan cuka. Sahha fi ma yajuzu biqistihi min ath-thaman. Jadi kalau dia jual arak dengan cuka, yang sah adalah cuka. Arak tidak sah. Kita menanyakan berapa harga cuka? $50. Baik, $50 halal. $50 sah. Arak ini harga $100. Ini tidak sah, maka tidak halal. Maka beliau mengatakan sahha fi ma yajuzu biqistihi. Qistihi min ath-thaman, yang balik ini kepada berapa harga barang tersebut. Kalau dia jual arak dengan cuka, kedua-duanya dia jual, maka yang sah hanya cuka sahaja. Berapa harga cuka? $50. Ini yang sah. Wa batala fi ma la yajuz, maka yang tidak sah dijual itu menjadi batil. Walil mushtari al-khiyar in jahil al-hal. Tapi kalau berkenaan dengan pembeli ini, dia diberikan khiyar. Kalau sekiranya dia tidak mengetahui, dia mengatakan saya beli barangan ini, saya tidak mengetahui ada arak yang ini rupanya, maka dia diberikan khiyar ini untuk mendapatkan duitnya kembali. Tetapi tidak ada khiyar ini bagi penjual bagi barangan yang diharamkan. Wa in jama'a fi aqdaini mukhtalifai al-hukm. Jadi kita pada hakikatnya pada minggu yang lepas di sini kita berhenti ya. Jadi yang sebelum ini tak perlu saya nak terangkan lebih sangat. Kita telah sampai kepada bahagian penulis mengatakan wa in jama'a fi aqdaini mukhtalifai al-hukm. Sekarang ini kalau sekiranya seseorang itu dia melakukan dua akad dengan hukum yang berbeza. Apa misalnya? Apa ni? Kadang-kadang yang kita terbuka benda seperti ini. Sekarang yang kita balik ini kepada bahagian tadi. Penulis yang ini mengatakan kalau sekiranya seseorang itu dia dia mengumpulkan ini dua akad dan mengambil ini hukum yang berbeza. Misalnya dia mengatakan mislu bi'atuka 'abdi wa ajartuka dari saratan. Sekarang ini apa dia mengatakan? Dia mengatakan aku jual kepada engkau hambaku dan aku sewakan kepada engkau rumahku selama 1 tahun. Jadi ini apa yang telah berlaku di sini. Maka di sini kita ada dua akad. Pertama sekali adalah akad jual beli. Yang kedua adalah akad ijarah. Akad sewa menyewa. Maka seseorang itu dia melakukan akad seperti ini. Yani dia sebut dua akad ini dalam masa yang sama, dan ini dua akad membawa hukum ini
yang berbeza. Ataupun dia mengatakan au zawwajtuka ibnati wa bi'tuka 'abdaha bikadha. Satu orang mengatakan aku kahwinkan kau dengan anak perempuanku dan aku jual kepada engkau hambanya. Jadi ada dua akad yang berbeza di sini. Pertama sekali akad nikah, yang kedua adalah akad jual beli. Maka di sini penulis ini mengatakan sah kita mengatakan kalau sekiranya dia melakukan sedemikian. Yakni bi'tuka 'abdi wa ajartuka dari sanatan. Aku jual kepada engkau hambaku dan aku memberikan sewa rumahku selama setahun. Maka penjualan hamba ini sah, menyewa rumah juga ini menyewa rumah juga adalah sah. Ini adalah dua ini akad ini yang berbeza. Maka dia menyatukannya yakni di dalam yakni satu lafaz. Maka tidak ada masalah di dalamnya seperti mana penulis ini mengatakan. Begitu juga dia mengkahwinkan anak perempuannya dan dia menjualkan hamba anak perempuannya. Maka perkahwinan itu sah, penjualan bagi hamba juga menjadi sah. Akan tetapi bagaimana kita nak menentukan harganya? Sebab kalau kita mengatakan dia jual ini hambanya dan begitu juga dia sewa. Maka di sini penulis ini mengatakan wa qusital 'iwadu 'alaihima. Qusital 'iwad alaihima. Jadi balik ini kepada misal zawwajtuka ibnati wa bi'tuka 'abdaha. Sekarang satu orang ini dia nikahkan dia nikah ini anaknya, dia nikahkan ini anaknya kepada orang lain. Maka pernikahannya adalah sah. Dalam masa yang sama dia juga menjual yakni hamba perempuan yang dimiliki yakni oleh anak perempuannya. Baik, sekarang ini bagaimana? Bagaimana kita nak membezakan harganya? Maka dalam pernikahan kita ada mahar. Begitu juga dalam ini melakukan ini jual beli, kita ada harga. Kalau sekiranya dia menyebut yang ini harganya, maka sekarang ini kita bagikan ini harga. Harga bagi menjual yang ini hamba dan harga bagi mas kahwin. Jadi kalau sekiranya dia tidak sebut ini mas kahwin dalam akad pernikahan, maka dia balik kepada mahar misal. Baik, mahar misal ni berapa? Letak kita mengatakan $200. Maka $200 adalah mahar misal, maka selainnya adalah harga bagi hamba yang dijual. Jadi kita memecahkan harga yang disebutkan kepada mahar dan juga ini kepada harga ini bagi hamba. Begitu juga bila dia menjual ini hambanya dan dia melakukan akad ini ijarah bagi ini rumah ni. Bagaimana yang ini kita nak mengetahui berapa ini harga hambanya dan berapa ini sewanya? Maka kita kena lihat yang ini sama ada yang ini dia sebut yang dalam akad tersebut. Kalau dia sebut yang dalam akad tersebut maka sah. Berkenaan dengan mahar yang misal, ini kalau dia tidak sebut. Kalau dia tidak sebut ini misalan mas kahwin, maka dalam keadaan seperti ini kita dalam mazhab Imam Syafi'i walaupun mas kahwin itu tak sebutkan, walaupun sah ini akad pernikahan, akan tetapi ditakdirkan. Maka apabila ditakdirkan, kita mengambil takdir ini daripada harga yang ini di situ, maka selainnya adalah harga ini bagi hamba. Ini yang kita maksudkan yang ini dengan ta'addud safaqah. Yang ini bila kita ada akad ini lebih ini daripada satu ini di dalam yang ini satu yang ini majlis. Selepas itu beliau mengatakan fastun radul mabi' bil aib. Kita akan membicarakan tentang perkara yang berbeza sekarang ini. Dia adalah berkenaan dengan khiyar an-naqisah ataupun khiyar al-aib. Kita dalam bab ini jual beli ini misalnya ini kita ada khiyar majlis. Yang majlis kita telah membicarakan sebelum ini. Kalau kita beli barangan selagi mana kita tidak beredar daripada tempat pembelian itu, kita boleh kembalikan apa yang kita telah beli. Ini adalah khiyar majlis. Selepas itu kita ada khiyar syarat. Satu orang ini beli barang, dia meletakkan syarat 3 hari. Maka dia boleh kembalikan kalau sekiranya dalam tempoh ini tersebut dia tidak mahu membelinya. Yang ketiga kita ada khiyar aib. Satu orang ini beli barangan dan selepas itu dia mendapati ada keaiban dalam barangan tersebut yang biasanya tidak wujud. Maka dalam keadaan seperti ini yang kita akan bicarakan hukum ahkam yang bersangkut paut dengannya. Maka beliau mengatakan man alima bi sil'ati aiban lazimahu ayyubayyinahu. Kaedah ini yang pertama dalam Islam, apabila kita nak jual sesuatu dan kita mengetahui barangan yang kita nak jual ini ada keaiban di dalamnya, maka diwajibkan kita melakukan tabyin, yakni kita menerangkan kepada pembeli
bahawasanya barangan ini ada keaiban sekian. Dan supaya pembeli yang ini mengetahui apabila keaiban itu wujud, maka harga juga ini berkurangan. Ini adalah keadilan agama Islam. Maka barang siapa yang menjual sesuatu dan dia tidak menerangkan keaiban, yang keaiban tersebut menurunkan harga barangan tersebut, maka dia telah melakukan penipuan dalam ini perniagaan. Dan Nabi SAW apabila membicarakan tentang orang yang melakukan perniagaan dengan jujur, at-tajir as-saduq, maka mereka akan dibangkitkan bersama para anbiya. Kita ada hadis yang berkenaan dengan seorang peniaga yang jujur dalam perniagaannya, sebab benda seperti ini susah. Kebiasaannya orang tidak sanggup ini nak mengamalkannya. Kebiasaannya bila orang melakukan jual beli nak cepat-cepat habis. Jadi apabila ada keaiban pun dia tolak tepi. Maka keadilan ini Islam mengajarkan kepentingan ini untuk berlaku benar ini di dalam perniagaan. Itu sebab kita lihat ramai orang yang bukan Islam masuk ke dalam agama Islam melalui muamalat ini orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Ini berlaku ini pada zaman dahulu hingga ke sekarang. Apabila orang Islam datang ke negeri-negeri seperti ini, maka mereka melakukan perniagaan dan orang yang bukan Islam yang dilihat kejujuran ini orang Islam dan mereka nak beli daripada orang Islam dan akhlak ini orang Islam, maka ia menyebabkan mereka masuk ini ke dalam agama Islam. Baik, jadi inilah perkara pertama penulis ini mengatakan hendaklah seseorang itu menerangkan. Fa in lam yubayyin faqad ghasya. Barang siapa yang tidak menerangkan keaiban itu, maka sesungguhnya dia telah melakukan ghish. Ghish ini adalah penipuan. Dan Nabi ada hadis yang mengatakan man ghasyana falaysa minna. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menipu kami, bukanlah dia daripada kami. Wal bai'us sahih, akan tapi penulis mengatakan jual beli sah. Sebab ini jual beli balik kepada rukun-rukun yang jual beli. Selagi mana barangan itu wujud dan ada keredaan daripada si pembeli, dia reda atas harganya dan melakukan ini akad dan ijab dan qabul dan sebagainya, maka sah ini jual beli. Tetapi perbuatan adalah diharamkan. Jadi di sini kita ada perniagaan yang sah akan tetapi diharamkan. Kita juga ada perniagaan jual beli yang tidak sah dan diharamkan. Tapi juga kita ada jual beli yang sah akan tetapi ia juga diharamkan. Ini kita mengatakan juga pada pengajian kita yang lepas berkenaan dengan talaqi rukban, begitu juga ini dengan bai'ul hadir lil bad, orang yang ada dalam negeri beli daripada orang yang daripada luar dengan harga yang tidak berpatutan dan dia sembunyikan barangan supaya harga naik dan sebagainya. Tetapi dalam hukum hakam jual beli sah akan tapi perbuatan diharamkan. Fa idza tala'a al-mushtari 'ala 'aibin kana 'inda al-ba'i falahu rad. Kalau sekiranya si pembeli dapat melihat keaiban pada barangan tersebut, maka dibolehkan baginya untuk mengembalikan barangan tersebut. Yang ini dibolehkan baginya untuk mengembalikan. Yang ini sebagai misal, satu orang ini dia baru sahaja beli barangan ini. Selepas itu dia melihat ada keaiban. Dia mengatakan kepada penjual, barangan ini ada keaiban. Khalas, dia kembalikan sahaja. Maka di sini penulis ini mengatakan kalau sekiranya dia di sisi si penjual, dia baru sahaja beli dan dia mendapati ada keaiban dan dia terus dapat mengembalikan. Wa dhabituhu ma naqasa al-'aina aw al-qimah. Sekarang penulis ini mengatakan apa yang dimaksudkan dengan keaiban. Apakah yang dimaksudkan dengan keaiban? Ini juga adalah perkara yang penting. Sebab keaiban ini boleh menyebabkan kita mengembalikan barangan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan keaiban di sini? Di sini dia mengatakan ma naqasa al-'aina aw al-qimah. Keaiban di sini maksudnya sesuatu barangan itu naqasa al-'ain. Maksudnya barangan itu dia biasanya besar. Tetapi apabila dibeli dalam segi dia punya saiz tak sama. Dalam segi dia punya saiz ataupun separuh daripada barangan yang dibeli sahaja yang wujud. Sepatutnya sepenuhnya. Tetapi apabila dibeli hanya separuh sahaja yang ada. Seperti satu orang membeli barangan seperti makanan sebagai misal. Maka sepatutnya makanan itu misalan boleh dimakan sebanyak 5 orang. Tetapi bila sampai dimakan makanan yang untuk 1 orang. Maka di sini kita mengatakan ada kekurangan pada barangan itu. Maka dibolehkan kita mengembalikannya. Ma naqasal ain. Ini adalah misal yang kita mengatakan
naqs, yakni kekurangannya ada pada barangan itu. Seperti mana kita mengatakan awil qimah, kadang-kala barangan itu nampak sama, tidak ada apa-apa kekurangan, akan tetapi ada yakni benda yakni yang rosak. Ada benda yang rosak. Seperti satu orang beli handphone ini misalan, jadi kebiasaannya bila handphone ini dia punya kamera boleh berfungsi. Jadi dia lihat ini kamera semua bagus. Semua bagus. Tapi apabila dia lihat handphone ni semua bagus. Tapi bila dia nak ambil kamera, dia nak ambil gambar, maka ia tidak berfungsi. Maka benda seperti ini kita mengatakan dia adalah kekurangan ini pada harganya. Yang ini maksudnya kebiasaannya, kalau sekiranya seseorang itu menjual handphone dan kamera tidak berfungsi, maka harganya tentu sekali berkurangan. Sebab kekurangan yang wujud, dia memberikan kesan kepada harga barangan. Maka ini adalah maksud dengan qimah. Jadi kita ada naqsul ain dengan naqsul qimah. Naqsul ain seperti mana kita mengatakan barangan itu dia kecil. Dia tidak, yang ini sebesar biasa dijual. Manakala qimah, yang ini dibalik ini kepada harga barangan itu. Kalau sekiranya ada kerosakan yang berlaku pada suatu barangan, maka tentu sekali harganya berkurangan. Jadi di sini penulis ini mengatakan nuqsanan yafutu bihi gharadun sahih. Jadi kekurangan yang ada pada barangan itu, maka dia bercanggah yakni dengan maksud barang itu dijual dan digunakan. Sekarang ini kita menanyakan misalan seseorang itu jual handphone. Biasa apa yang diharapkan oleh orang yang nak menggunakan handphone? Kalau dia beli handphone yang sesuatu model ini misalan, maka orang itu memastikan semua yang fungsi-fungsinya berfungsi. Semua fungsi-fungsinya berlaku. Akan tetapi kalau sekiranya sebahagian daripada fungsi itu tidak wujud, maka di sini kita mengatakan dia adalah kekurangan yang ini di dalam yang ini harga yang ini barangan. Dia adalah kekurangan ini dalam harga yang ini barangan. Maka penulis ini mengatakan wal ghalibu fi mithli dzalikal mabi' adamu. Kebiasaannya keaiban seperti ini tidak wujud. Kebiasaannya keaiban yang ini seperti ini tidak wujud. Maka kalau sekiranya keaiban yang seperti ini tidak wujud, yang mana dia dapat mengurangkan harga barangan, ataupun dia adalah sesuatu yang menyebabkan kekurangan pada barangan, maka ini kita mengatakan keaiban yang diterima. Keaiban yang diterima. Dan kebiasaannya tidak wujud keaiban seperti ini. Satu orang kalau beli handphone ini misalan, kebiasaannya semua fungsinya berfungsi. Tapi kalau sekiranya dia beli handphone, tak boleh ambil gambar ataupun tidak boleh rekod, maka ini kita mengatakan kebiasaannya tidak wujud ini seperti ini. Maka ini adalah keaiban yang biasanya tidak wujud. Fa yuraddu in bana al-'abdu khissiyan aw sariqan aw yabulu fil firashi wa huwa kabir. Maka kalau sekiranya ada keaiban, maka dibolehkan dikembalikan barangan itu. Jadi penulis ini memberikan misal hamba. Kita lihat dalam kitab Umdah ini penulis banyak memberikan misal yang ini hamba, sebab beliau tinggal dalam zaman yang banyak berlaku jual beli yang ini hamba. Dan dikatakan sebahagian daripada ahli keluarganya juga yang ini dijual sebagai hamba. Jadi beliau mengatakan kalau satu orang ini misalnya yang ini dijual hamba, selepas itu didapati hamba ini tidak ada khis. Ini kita mengatakan dia punya bahan tempat kemaluan ya. Tempat buah kemaluan itu tidak ada. Buah kemaluan tidak ada. Maka dalam keadaan seperti ini adalah kekurangan yang dibagi barangan itu. Kalau sekiranya yakni dia menjual yakni hamba tapi tidak ada kemaluan, bahan kemaluan yang dibuat itu tidak wujud, ataupun dia beli hamba yakni selepas itu ternyata hamba itu ada kes pencurian dan kena ini potong ini tangannya, maka dalam keadaan seperti ini tentu sekali dia akan mengurangkan yakni harga bagi hamba tadi. Au yabulu fil firashi wa huwa kabir, dan dia membeli yakni hamba dan hamba ini sentiasa yakni kencing yakni pada tempat yakni tidur walaupun yakni dia sudah besar. Maka dalam keadaan ini seperti ini adalah keaiban. Misal seperti mana penulis yang memberikan definisi tadi, biasanya tidak wujud. Biasanya dalam hamba tidak wujud. Tapi kalau sekiranya ia wujud, maka dialah keaiban yang muktabar dan dibolehkan kita kembalikannya kepada penjualnya. Falau ittala'a 'alal 'aibi ba'da talafil mabi' ta'ayyana al-'arsyu. Akan tetapi kalau sekiranya seseorang itu dia lihat
kepada keaiban itu selepas rosaknya barangan yang dibeli. Selepas rosaknya barangan yang dibeli. Jadi apabila barangan yang dibeli itu rosak dan dia dapat tahu rupa-rupanya benda ini ada keaiban di dalamnya, maka dalam keadaan seperti ini penulis mengatakan ta'ayyan al-arsh. Dia boleh menuntut apa yang dikenali sebagai al-arshu. Al-arsh maksudnya ganti rugi. Misalan dia beli handphone sebagai misal, dan selepas itu handphone itu rosak sebagai misal. Dan dia dapat tahu handphone ini apabila dia beli, kamera tidak berfungsi. Maka dia mengatakan kepada si penjual, apabila saya beli, saya mendapati kamera itu tidak berfungsi. Tapi handphone ini sudah rosak di sisi pembeli. Taib, dalam keadaan seperti ini dia tidak boleh kembalikan sebab handphone ini sudah rosak. Akan tetapi dia mengatakan, tapi saya mendapat tahu yang handphone ini sebenarnya tidak ada kamera. Tidak ada fungsi kamera. Maka dalam keadaan seperti ini, apa yang dibolehkan adalah dikembalikan kepadanya ganti rugi. Arsh. Ini sebagai misal, handphone yang misalnya harganya $500. Jadi kita menanyakan soalan, kalau sekiranya seseorang itu beli handphone seperti ini $500, tapi kalau sekiranya tidak ada kamera, berapa kekurangannya? Kalau kita mengatakan kekurangannya $100, misalnya harga $400 kalau sekiranya kamera rosak, maka arsh di sini kita mengatakan $100. Maka diwajibkan bagi si penjual untuk kembalikan $100 kepada si pembeli. Ini yang kita maksudkan dengan arsh. Jadi arsh ini dialah ganti rugi. Kalau dalam bahasa kita panggil ganti rugi. Au ba'da zawalil milki anhu bi bai'in wa aw ghairihi lam yakun talabul arsh al-an. Tapi kalau sekiranya satu orang dia beli handphone, selepas itu dia jual handphone kepada orang lain, dan lepas itu dia dapat tahu rupanya handphone yang dia beli ada keaiban di dalamnya, maka sekarang dia tidak boleh meminta arsh daripada penjual, sebab handphone ini bukan di sisinya sekarang, dia bukan miliknya. Dia sudah dimiliki oleh orang lain sebab dia dijual kepada orang lain. Maka sekarang dia tidak boleh menuntut arsh. Bila dia boleh menuntut arsh? Kalau sekiranya orang yang dia menjual handphone kepadanya kembalikan kepadanya handphone itu disebabkan keaiban tadi, maka baru dia kembalikan kepada penjual yang pertama yang ada keaiban seperti itu. Maka baru dia boleh menuntut ganti rugi. Bi bai'in aw ghairihi lam yakun lahu talabul arsh al-an fa in raja'a ilaihi ba'da dhalika falahu rad. Kalau orang yang dijual kepadanya kembalikan kepadanya handphone disebabkan keaiban tadi, baru dibolehkan dia kembali kepada penjual yang pertama untuk dia menuntut ganti rugi. Ini seperti mana saya mengatakan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti di sini dan kita akan meneruskan insya-Allah pada pengajian yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.